Assalamualaikum Ustaz. Saya pun nak bertanya jugalah tentang Rabitah ni. Seperti yang maklum yang saya dengar daripada jawapan Ustaz, Rabitah ni menguatkan lagi ingatan kita lah kan. Jadi persoalan saya Ustaz, sekiranya dalam kita beramal, kita dapat Rabitah tu hanya sedikit saja. Maksudnya mungkin dalam beberapa second kita dapat rabitah lah seseorang ataupun macam guru kan. Kita dapat rabitah. Jadi bila kita tak dapat 100% bayangan rabitah tu, kita gunakan hanya sebab maknanya kita rabitah termasuk yang kita menyebut nama lah. Macam katalah nama seseorang guru tu. Jadi itu dikatakan rabitah juga ya Ustaz. Walaupun kita tak dapat total rupa. Contohlah saya nak beramal. Lepas tu saya nak rabitah Rasulullah Nabi Muhammad. So kita tak pernah tengok dan tak pernah lihat wajah Nabi Muhammad. Adakah dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rabitah itu terjadi dengan amalan ataupun selawat yang kita bacakan? Contohnya Ustaz, dalam zikir khususnya kita ada rabitah tentang perjalanan kita dikapankan, dikuburkan. Lepas tu kita masuk dalam kubur kan. Tetapi kita tak dapat gambaran tu sepenuhnya. Mungkin kita dapat dalam keadaan ingatan tu sikit-sikit apa semua kan. Dapatlah gambaran sikit-sikit. Adakah rabitah itu berhasil ataupun masih belum rabitah lagi ke? Senang je jawapan dia. Ada yang tanya kan, kenapa tak Rabi tahu kepada Rasulullah? Begitu kan. Kita kena faham bahawa batin kita yang bagian baru, dia tak akan mencapai fana fi Rasul lagi. Jadi di situ ada ulama sufi meletakkan apa nama tu, Rabi tahu kepada guru yang terdekat. Macam kita, kalau kita tengok rantaian rantaian sanad daripada jalan ulama ni kepada ulama tu, kita tak dapat jumpa pun ulama tu. Sedangkan ada hadis menyebut baru siapa tak dapat kenal aku, maka temulah orang yang kenal aku. Apabila tak dapat jumpa orang yang kenal aku, maka berjumpalah kepada orang yang kenal aku. Itu hadis panjang lah. Contoh hadis panjang lah. Kalau kita tak faham, tak mengkaji hadis, kita bertanya kalau kepada ahli ulama yang mengetahui kan. Tak kira lah ustaz ke khalifah ke siapa, tapi kena faham perantaian itu. Kita kena faham orang yang contoh tak payah banyak cakap lah. Sekarang ni kita nak jumpa Agong, pergilah ketuk pintu rumah dia, try tengok. Assalamualaikum Agong, nak datang ni, nak sembah makan nasi tengah hari, agak-agak boleh tak? Lagi M16 dekat kepala. Ni siapa ni nak datang tiba-tiba. Ni nak bagi berdekatkan faham. Sebab kita tak dapat melihat wajah Rasulullah secara direct, melainkan Allah Ta'ala qadarkan kepada kita jumpa dalam mimpi. Itu lain cerita. Itu satu kurniaan, satu istita'ah Allah Ta'ala pada kita. Jadi begitulah disiplin ni. Kalau kita faham jalan tarikat ke jalan Arabillah ni adalah sekolah yang mendidik hati supaya kita faham bagaimana nak mendapat jazbah kan, jazbah Allah Ta'ala dan jazbah Rasul yang mendorong kepada jazbah Allah Ta'ala. Ini bukan soal kita ada pentaraan, bukan. Ini jadi kalau saya tidak faham ni, macam orang kafir ke ada pentaraan, bukan. Kita ni kan ulama kata kita kena saling tolong menolong kan. Hendaklah kamu saling tolong menolong kepada jalan agama. Maka di sini letaknya, mendorong saling tolong menolong kepada jalan agama. Memang tak akan dapat pun percikan wajah Rasulullah melainkan kita dapat pertolongan Allah. Jadi sebelum dapat tu kita duduk dekatlah orang ulama, dekatlah orang jalan Rasulullah. Hendaklah kamu bersama orang yang dekat dengan jalan takwa kan. Ada surah tu, kalau boleh tengok berkaji-kaji lah. Hendaklah kamu berserta dengan orang-orang yang mengetahui kan. Ataupun ada satu hadis kata, hendaklah sekiranya kamu tidak mengetahui maka bertanyalah kepada ahli zikir. Itu pun satu timbalan untuk kita faham.
Jadi memang tak ada masalah lah. Kalau nak ambil rabitah boleh, tak ambil pun boleh. Itu dia kata ulama, ala ulama yang mutabar mengatakan harus. Kalau Tuan Jo, apa nama dia? Mika mampu berabitah pada Rasul, sila. Tak ada masalah. Mungkin dah dapat pertolongan Allah jalan. Tak ada pula dia halang pula. Kan? Kalau rasa berat, kita kena benchmark dia. Kita bahawa kalau berat pun nak menunjukkan rohani kita belum mencapai lagi kualiti dia, kan? Kualiti yang untuk berdepan dengan Rasulullah, jumpa Rasulullah, memang belum dapat kualiti lah. Macam kita belajar kualiti 9001, kan? Terms untuk kita meletakkan satu itu produk 9001, 9002, kan? Teman belajar masa dekat Telekom tu, kan? Nak dapat kualiti itu pun jenuh. Nak memperincikan apa perlu ada, apa dia punya apa nama dia punya keadaan, tingkatan-tingkatan yang nak untuk kita qualify sesuatu barang dapat kualiti 9001, 9002, kan? Tuan-tuan yang kerja mungkin dah kerja kilang ke apa ke, tahulah. Tak kira lah kilang ke sistem management ke, nak dapat itu pun teruk, kan? Dapat kualiti daripada sirim lah, apalah, kan? Jadi apa tak lagi tentang kerohanian, kan? Kita nak meletak hubungan kita dengan Allah, kita ada benchmark dia, ada didikan dia. Begitulah. Jadi yang ada ni dah ketetapan para ada ulama sufi menetapkan para masyaikh, kita ikut sajalah. Sekarang dia tak, aku dengan Rasulullah direct, boleh minum kopi semeja lah. Mak berapik aku jumpa alam sana tu. Boleh sembang apa isau kot daun. Bukan. Kena faham lah apa yang cuma teman sampaikan, faham. Walaupun teman suka melawak, tapi fahamkan maknawiyah. Dia punya internal kernel dia tu. Apa yang teman nak cakap sekarang ni? Walaupun dia melawak, kan, tapi tolong faham. Teman nak buat garang boleh. Ada lari pula orang. Boleh buat garang, cakap skema je, straight je, kan. Jawabnya tak tahan lah. Itu pun melawak pada yang belah macam tu, ya, kan. Ada yang belah tak tahan left apa, belum buat 100% straight, kan. Faham apa yang saya tak maksudkan. Kalau tak faham ke tuan-tuan, kawan-kawan lain tolong bagi faham. Yang faham tolong bagi faham pada yang tak faham. Jelas. Teman tak nak guna bahasa apa nama tu, skema macam ustaz-ustaz lain. Kalau Rasulullah begini. Teman cara teman lah. Jangan nak samakan, kan, ustaz-ustaz lain ke apa ke. Ini cara teman. Kalau yang tak faham, kita tahulah. Okay, mudah je. Kalau rasa tak boleh ingat mati dan nak ikut sistem waktu kapal apa semua, ingatlah kita mati aksiden gedebuk, dah cukup. Sedar dah tak ada dah, kita kalah habis, cukup lah. Kalau itu yang susah benar rasanya, kan. Susah benar nak rasa nak bayang berkapal mati atas kaki. Jangan ingat macam tu. Mati tak tentu atas kaki, atas hospital, tak ada. Kita boleh bayang yang stroke mungkin ekstrim. Dia kata Allah Ta'ala nak takdir dengan kita mati jatuh kapal terbang ke, mati lantak di lori trailer ke, tengah bawa motor kena sagat, kena selisih handle motor tu jatuh. Bayang yang teruk-teruk. Kadang-kadang tak kapal pun mati lemah, apa nama tu, tak sempat, ada mati kena bom, bungkus ikatnya tu je, mati. Bayangkan yang teruk-teruk. Jangan bayang mati selesa. Pasal kita tak, tujuan berzikir maut tu untuk mendapatkan ketakutan khauf kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berhak buat kita macam mana ikut kehendak dia, kan. Cukup macam tu, tak payah susah apa benda je. Ingat Allah tak kena mati kena tembak ke, kan, kena tembak dengan perampok. Bayangkan betul-betul, kan. Itu guru teman pesan ni, bukan teman reka, ya. Nak cakap agak ni sanad ilmu teman ni, guru teman pesan macam tu. Okey, sekian.